Antara goals ataupun azam yang kita boleh set untuk tahun 2021 ini ialah pembacaan buku. Tak kira lah 1 ke, 2 ke, 10 ke ataupun 100 ke. As long as kita boleh habiskan satu buku untuk tahun 2021 pun kira okey apa. Better lah daripada tak ada apa-apa kan. So tanpa ragu lagi, membaca buku ni adalah antara salah satu cara lah untuk kita menambah ilmu yang sudah pasti sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Welcome back to the channel. Kalau korang baru di channel ni, nama saya Hazim Mahidin. So hari ni kita akan discuss pasal 3 buku yang recommended untuk korang baca pada tahun 2021 ni. Basically, 3 buku yang saya akan suggest pada kali ini adalah buku non-fiction yang berkaitan dengan productivity and then personal finance dan juga pasal advice lah on macam mana kita nak run hidup kita ini cara teratur. So, macam biasa korang boleh ikut point timestamp yang ada bahagian tepi ni and korang boleh skip lah ikut mana point yang korang rasa korang interested nak tahu. Okey, buku pertama ialah buku Get Things Done yang ditulis oleh David Allen. Buku ni merupakan buku rujukan dalam dunia productivity dan organisation, especially macam mana kita nak susun kehidupan kita ni menjadi lebih teratur dengan cara untuk kita manage to-do list kita and then dengan kita manage book folders kita and macam-macam benda lah lagi untuk menjadikan kehidupan kita ni lebih teratur. Especially kalau macam kita dah set goals dalam kehidupan kita ni. So, buku ni sebenarnya nak ajar kita macam mana kita nak susun to-do list kita untuk kita capai goals yang kita nak capai dalam kehidupan kita ni. Buku ni memang sangat relevan, especially kepada eksekutif yang bekerja di syarikat-syarikat ataupun kepada anyone yang rasa hidup dia ni nak hidup dengan lebih meaningful life, dengan dia siapkan goals yang dia set dalam kehidupan dia. Biasalah kita dalam kehidupan kita akan set goals kan, apa yang kita capai. Tapi kadang-kadang kita tak dapat capai pun sebab kita tak tulis goals tu and then kita tak plan pun nak siapkan goals tu. Buku ni memang dia akan ajar kita in detail macam mana kita nak capai apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Antara key idea yang dia cuba sampaikan dalam buku ni ialah pertama, kalau day to day kita ni is out of control, maksudnya tak ada dalam kawalan kita sentiasa buat apa yang orang minta dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang menyebabkan kita ni tak sempat nak berfikir secara efisien apa to-do list kita yang perlu kita buat dalam seharian kita. And sampai boleh jadi menyebabkan kita ni jadi macam hamster yang tengah lari dalam dia punya pusing-pusing tu kan, hamster roll tu. Menyebabkan kita ni tak tahu dan tak nak capai apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Sentiasa buat benda yang sama berulang kali. Dan that's why lah most of us kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang sebenarnya kita nak dalam kehidupan kita ni. Sebab kita just buat benda tu hari-hari, execute day by day, tahun by tahun, years by years, macam tu lah. Key idea yang kedua ialah anything yang ada dalam kepala kita, dalam otak kita ni, kita kena keluarkan dalam piece of paper ke untuk kita tuliskan semua to-do list kita sebagai seorang engineer ke, seorang doktor ke, sebagai seorang kerja apa yang kita kerja ni, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami. Ada banyak task dalam kehidupan seharian kita ni yang perlu kita siapkan. So, kalau kita nak harapkan otak kita simpan, store semua to-do list kita, memang tak akan mampu lah. Sebab itulah kadang-kadang bila kita teringat nak buat ni, kemudian kita lupa nak buat kan. So, memang itu lumrah kehidupan manusia sebab otak kita tak mampu nak ingat semua benda. So memang sangat penting untuk kita tuliskan apa yang ada dalam bermain di fikiran kita ni dalam piece of paper, dan daripada situlah kita akan plan macam mana kita nak siapkan tugasan-tugasan tersebut. Buku seterusnya ialah buku yang ditulis oleh Tim Ferriss yang bertajuk 4 Hour Workweek. Buku ni basically pasal macam mana kita boleh set satu kehidupan yang boleh kita travel all over the world tanpa kita merisaukan kerja, sebab kita boleh escape daripada kerja 8 hingga 5 yang standard semua orang kita ni trap dalam kita punya kehidupan ni, and kita join a new rich. So new rich yang dimaksudkan dengan Tim Ferriss ni adalah orang yang manusia yang dia tak nak jadi kaya sangat pun sebenarnya. Dia just ada kehidupan yang dia boleh enjoy and dia boleh live with meaningful life, dan dia boleh buat apa yang dia nak dalam kehidupan dia without dia terlekat dalam ataupun trap dalam 9 to 5 punya bubble. Key idea yang pertama dalam buku ni, of course, bila kita nak kehidupan yang macam tu, bagi Tim Ferriss, dia kata kita kena ada automated passive income lah yang boleh menyebabkan kita boleh hidup macam tu. So the idea of macam mana kita boleh pergi bercuti dekat pantai mana-mana and then kita boleh working remotely and then duit pun masuk passively income kan. So kita pun boleh buat benda apa yang nak enjoy dalam kehidupan kita. So the idea kita kena ada automatic passive income lah, so that baru kita boleh join the new rich yang dimaksudkan oleh Tim Ferriss ni. So point yang kedua ialah pasal the idea of mini retirement. Tim Ferriss ni dia cuba challenge lah kebanyakan kita semua ni kan. Kita kan bila kerja work
very hard and then sangat kuat sampailah umur 60 ataupun sampai 55 tahun, and then kita berhenti kerja, kita pension. So selepas pension kita dah ada duit yang banyak, dan daripada duit yang banyak tu lah kita akan pergi bercuti, kita akan buat umrah, pergi buat haji. So dia cuba question and challenge, kenapa kita perlu tunggu sampai umur 55 ataupun umur 60 untuk buat semua benda tu kan, sedangkan waktu tu kita dah ada tua, dah sakit macam-macam kan. Mungkin tak sempat pun kita nak gunakan duit yang kita simpan dalam K2SP, dalam simpanan yang kita simpan waktu kita bekerja kan. Apa yang Tim Ferriss kata kan, why not kita spreadkan dia punya retirement tu across of our life. So maksudnya dalam setiap peringkat dalam kehidupan kita ni, cuba kita set contoh sebulan, okay, nak bercuti, ambil leave bercuti, sebulan lagi ambil bercuti, contohlah. Benda ni mungkin relevant lah dengan overseas punya culture punya working, and I know that yang kalau Malaysian punya culture belum sampai lagi kita boleh ambil leave sebulan. Takut ambil leave sebulan, masuk bulan depan tak ada kerja lah kan. So tapi the idea dia macam tu lah, kita set mini retirement across our life so that kita boleh enjoy our life and kita live life to the fullest lah. Dan buku yang terakhir adalah buku yang ditulis oleh Ramit Sethi yang bertajuk I Will Teach You to Be Rich. Buku ni pasal personal finance punya book, and dia ajar kita macam mana kita nak manage duit kita ni so that kita boleh jadi orang yang berduit lah, ataupun orang yang kaya lah kan. So bagi Ramit, dia kata kita tak perlu pun jadi expert dalam personal finance untuk kita manage duit kita ni. So dia kata sama je macam kalau kita nak kurus, kita akan jaga makan kita dan kita akan exercise regularly, and sama juga dengan personal finance ni. Dia kata kita kena earn more ataupun kita kata dapatkan duit yang banyak, dan juga save duit yang banyak. So itu bukan cara untuk kita dapatkan ataupun kita kumpulkan cash kita yang banyak. So key idea yang pertama dalam buku ni ialah dia kata kita kena set credit card lah. So credit card ni sebab dia akan improve kita punya credit score lah, and sangat penting sebab mudah untuk kita buat pinjaman later on. Dan of course paling penting, kata Remit, kalau dengan credit card ni kita kena bayar regularly lah, jangan kita bayar interest rate je. So that sebab kalau kita bayar interest rate, credit card ni akan merugikan kita lah kan. Point yang kedua, kita kena spend duit kita ni secara consciously ataupun secara sedar. Biasa dengan duit ni kadang-kadang kita tak sedar lah bila kita guna ni, kita bayar RM1, dan kadang-kadang kita tak sedar penggunaan duit tu. So kata Remit, kita kena track ataupun kita kena sedar apa yang kita guna duit kita tu, so that kita gunakan duit tu di tempat yang betul. Sebab bagi Remit, dia kata kita tak perlu pun cut duit kita ni untuk semua benda. So kalau kita rasa kita suka dengan kereta kan, so kita spend duit untuk kereta, dan kita cut untuk benda-benda yang tak diperlukan, benda yang kita tak suka sangat. So contoh kalau orang yang just macam dia tak kisah pun kereta tak mahal pun, kereta biasa-biasa pun okey dah okey, dan dia suka pasal travel dan suka pasal makanan, orang tu kena allocate duit dia tu more on kepada travel dan more on kepada makan, so that dia boleh enjoy dia punya life ni lah, without dia tak perlu cut semua benda dalam kehidupan dia ni. Okay, so I think itu merupakan 3 buku yang saya recommend lah untuk korang baca pada tahun 2021 ni. So korang mungkin ada bacaan yang korang nak baca untuk tahun 2021 ni. So tak kisah apa bacaan pun yang korang nak baca, dari segi non-fiction ke ataupun fiction ke, as long as kita boleh baca satu buku tahun 2021 ni pun dah cukup bagus and okay lah. Better lah daripada tahun 2020 kalau kita tak baca apa-apa kan. I think just pick and start baca lah, walaupun slow, and make satu page ataupun 2 page sehari pun dah cukup lah sebenarnya. Tak perlu banyak-banyak page, dan along the process kita akan habiskan buku tu lah, insyaAllah. So I hope you guys enjoy dengan video saya pada kali ini, dan kita jumpa pada video minggu depan. Bye bye.